Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Allah Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hamba-Nya di tengah malam, mula daripada Masjid Haram di Mekah hingga kepada Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana Allah Ta'ala memberkati sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya supaya diperlihatkan kepada Nabi akan segala tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha amat mendengar dan Maha amat melihat. Shadaqallahu maulanal azim. Alhamdulillah para hadirin sekalian, syukur banyak-banyak kehadrat Allah pada malam ni kita diberi peluang untuk duduk di rumah Allah sambil niat i'tikaf. Kita isikan dengan kuliah perdana katanya ketua imam tadi dah. Katanya kuliah perdana malam ni, tajuk yang diberi oleh masjidnya ialah Ibrah Isra' dan Mi'raj. Padahalnya kita duduk di bulan Sya'ban dah. Kena pula pada malam ni ialah malam nisfu Sya'ban. Yang menjadi adat di tempat kita ni, bila malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Diniatkan bacaan yang pertamanya minta Allah Ta'ala panjangkan umur, keduanya murahkan rezeki, ketiganya minta mati dalam iman dan Islam. Jadi molek belaka dah tu. Malam ni ialah malam yang lebih sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu banyak hadisnya. Ada yang bertaraf sahih dan ada yang bertaraf hasan. Antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha la yattali' fi lailatin nisfi min sya'bana fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerhati dengan prihatinnya pada hamba-Nya pada malam separuh daripada bulan Sya'ban. Lalu Allah Ta'ala mengampun dosa-dosa sekalian makhluknya yang minta keampunan daripada Allah. Allah Ta'ala ampun, melainkan bagi orang yang menyengutukan Allah dan saling berkelahi sesama muslim. Jadi itu antara hadis yang sahih tentang khusus kelebihan pada malam nisfu Sya'ban. Dan banyak dinakalkan di dalam kitab-kitab alim ulama kita. Ulama-ulama salaf dulu apabila malam nisfu Sya'ban, mereka menghidup dengan bagai-bagai ibadah. Setengah daripadanya seperti kata Al-Hafiz Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, telah menjadi kebiasaan sebahagian daripada salafus salih, bila tiba malam nisfu Sya'ban mereka hadir ke masjid-masjid dan sembahyang sunat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Itu kerana apa? Kerana nak memuliakan pada malam nisfu Sya'ban.
oleh kitanya, bukan hanya kita, bahkan di dunia Arab yang lain pun ada yang mengamalkan bacaan Yasin 3 kali. Kenapa Yasin tidak kul huwallah? Ada banyaklah orang besar jawabnya. Nah, bukan kerana dia nak beramal saja, dia nak tanya kenapa. Akhirnya usianya habis dengan bertanya kenapa. Beramalnya kurang. Nah, kenapa Yasin tidak kul huwallah? Jawabnya Yasin tu jantung Quran. Kenapa 3 kali? Tak boleh lebih kah? Tak boleh kurang kah? Malam ni malam lebih. Maka sebab tu biasanya malam Jumaat kita baca Yasin sekali. Malam ni malam lebih kita buat 3 kali. Tak boleh kau lebih 3 kali. Boleh je nak buat sebelah pun tak apa. Kenapa ambil 3? Kerana innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah tu witir dan Allah cinta kepada witir. Apa witir? Yani ganjil. Jadi 3 tu ganjil. 3 saja kah? Banyak lagi ganjil. Nah, sebelah pun ganjil. Tera buat hak sebelah nak tahu rajin ke tak rajin. Tapi ala kulli halnya itu amalan yang sunat saja. Nah, jadi baca Yasin, baca Quran, bukan duk menyanyi lagu rock atau menyanyi lagu lirik-lirik mengarut-mengarut. Doa dengan Allah Taala minta panjang umur. Tak mau panjang umur. Kau nak mati cepat. Nah, anak molek dah. Bagus. Minta Allah Taala murah rezeki. Nak sangatlah murah rezeki. Kau nak jadi papa kedana, ada ni. Melarat, tak ada duit. Nak kaya belaka buat kita ni. Minta dengan Allah Taala biar kaya dunia, kaya akhirat. Nak mati dalam iman dan Islam. Nak. Kau nak mati dalam kafir ada? Tak ada. Siapa nak mati dalam kufur? Tak ada. Nak mati dalam iman dan Islam. Minta dengan Allah Taala. Boleh, tak ada masalah. Kemudiannya kita pada malam ni oleh kerana pihak masjid nak buat ceramah, maka kita buat ceramah. Tak baca Yasin, tak apa. Nantinya doa, kita doa dengan malam nisfu Syaban. Tak ada masalah. Artinya kita tidak mengkhususkan mesti wajib pada malam nisfu Syaban kena baca 3 kali Yasin. Kalau tidak berdosa. Tak boleh gitu. Kita mewajibkan benda yang tidak wajib. Itu tak boleh. Mesti datang warid daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada datang warid dalam hadis Nabi SAW mesti pada malam nisfu Syaban baca Yasin 3 kali. Tak ada. Hanya petuah ulama. Tu amaliyah ulama dulu yang dibilangkan elok. Tu. Jadi pada malam ni kita nak buat ceramahnya apa? Isra wal Mi'raj. Walaupun Isra wal Mi'raj tu pada bulan Rejab. Telah lalu dah. Barangkali masjid ni belum lagi buat kah? Belum buat lagi ceramah Isra wal Mi'raj deh. Para hadirin sekalian, ayat yang berbaca tadi tu ayat yang pertama daripada surah Isra. Dan Isra tu sabit di dalam Al-Quran. Adapun Mi'raj itu sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang ingkar Isra maka kufur dengan ijma' ulama. Adapun orang yang mengingkari Mi'raj maka pada kufurnya itu khilaf alim ulama. Qaul yang rajih mengatakan orang yang ingkar Mi'raj fasik mubtadi'. Mana orang ni orang fasik dan ahlul bid'ah, belum terkeluar daripada agama Islam, masih lagi orang muslim. Allah Ta'ala firman, sengaja Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih. Subhana. Maha suci Allah. Sabbaha yusabbihu tasbihan, nazzaha yunazzihu tanzihan. Artinya apa? Tersuci Allah. Maha suci dengan makna tersuci Allah. Artinya apa? Bukan kita yang menyuci. Kita duduk tasbih tadi, subhanallah, subhanallah 33 kali. Maknanya maha suci Allah, maha suci Allah. Apakah kita yang menyucikan Allah? Kalau kita tidak kata subhanallah, artinya Allah tu kotor lah, gitu? Tidak. Walaupun kita tidak kata subhanallah, tetap sedia kala azali Allah tersuci. Tersuci daripada apa? Daripada segala sifat-sifat kekurangan.
tiap-tiap sifat yang menunjukkan Allah itu kurang, Allah tersuci daripada perkara tersebut. Setengah daripada kekurangan yang tanpa disedari oleh manusia, dia mengiktikadkan Allah tidak mampu memperbuat perkara yang menyalahi akan adat. Adat makna kebiasaan. Nah, kebiasaan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adat pada zaman Nabi, perjalanan daripada Mekah ke Palestin itu kalau naik kuda, pecuk kuda dengan lajunya tanpa berhenti di R&R mana-mana, itu memakan masa sebulan pergi, sebulan balik. Itu adat. Sekarang ni adatnya kalau daripada Mekah ke Palestin sebulan lagi. Dah ada naik flight sekejap je. Kita daripada Malaysia ke Mekah, siapa berbulan-bulan macam orang tua-tua kita naik kapal layar dulu. Dah ada, sekarang ni berapa jam je. Nah. Sehari kalau paling lama pun kalau transit di mana-mana transit, sekejap aja. Maka pada zaman tersebut adat Allah Ta'ala memperlakukan jarak perjalanan daripada Mekah ke Palestin sebulan pergi, sebulan balik. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada penduduk Mekah, dia diperjalan malamkan oleh Allah. Isra ni makna jalan malam. Nah, jalan malam. Jadi kalau orang berahi jalan malam tu, orang berahi Isra lah tu. Nah, jalan malam. Sebab itulah Nabi Yaqub digelarkan dengan Israil. Il artinya hamba Allah. Isra maknanya berjalan malam. Israil artinya hamba Allah yang berjalan malam. Itu. Jadi sebab tu Nabi Yaqub tu namanya gelarnya Israil. Nah, Israil itu Nabi Yaqub lah. Sebab tu Allah Ta'ala panggil orang-orang Yahudi dalam Quran, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tuhan memuliakan, Tuhan panggil, hei anak cucu cicit Israel, hei anak cucu cicit Nabi Yaqub. Itu. Nah, supaya ingat kata tok dia tu ialah Nabi. Cuma kita kadang-kadang nak marah tu, laknatullah alal Israel. Siap dah. Tu yang nak marah sebenarnya kepada Suhyuniyah, Zionis. Nah, kadang-kadang lajak-lajak lagi sebut Israel tu, padahal Israel itu kena kepada Nabi Yaqub. Nabi mari cerita kepada penduduk Mekah, aku diperjalan malamkan oleh Allah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana pendapat kamu? Berguling-guling, pukul kepala, gila dah Muhammad, makin gila dah je. Nada. Terutama Abu Jahal mula-mula sekali Abu Jahal hak Nabi kita jumpa. Nah, dia tengok Nabi Muhammad duk menengung, dia kata, ada cerita baru ke Muhammad hari ni? Tu. Pagi-pagi sebelum subuh, nak pergi ke Masjid Haram, tengok Nabi duduk menengung. Muhammad ada cerita baru ke? Nah, Muhammad, ya, ada cerita baru semua. Cerita sikit. Ya, cerita ke Abu Jahal? Aku dibawa berjalan oleh Tuhan daripada Mekah ke Palestin, ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal kata, gila sungguh dah Muhammad ada sini. Pagi ni siapa ada sini? Bila pergi? Semalam. Sebelum subuh siapa ada? Sampai. Nak tak hei Nabi Muhammad? Hei Muhammad, katanya Abu Jahal tak panggil Nabi lah, muka dia ingkar. Nak tak kalau aku panggil penduduk Mekah, kamu cerita balik apa yang kamu cerita pada aku? Nak? Memang nak. Nabi Muhammad tak sembunyi. Mustahil Nabi kita bersifat dengan kitman, menyembunyikan ma umiru bitablighi. Wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Maka bila berhimpun orang Arab kafir Quraisy, Nabi kita cerita kepada mereka, mereka semua berguling-guling. Kata gila dah Muhammad, makin gila dah. Tengok. Sebenarnya siapa yang gila? Abu Jahal dan pengikutnya yang gila.
Sebab apa? Sebab akal dia tu tidak boleh terima perkara yang harus pada akal. Nah, walaupun mustahil pada adat. Tu. Mustahil pada adat, tetapi pada akal ialah harus. Sebab tu para hadirin sekalian, kalau kita mengaji ilmu tauhid, alim ulama kita meletakkan muqaddimah dalam perbahasan ilmu tauhid. Sebelum kita nak masuk belajar sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kerasulan, terlebih dahulu alim ulama kita akan bicarakan 3 hukum. Apa 3 hukum? Pertama, hukum syarak. Keduanya hukum akal. Yang ketiganya hukum adat. Supaya kita tahu ini hukum daripada syarak. Siapa syarak? Syariat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ada lagi di hukum, dia panggil hukum akal. Akal kita ni Allah Taala bagi, Allah Taala suruh guna. Jangan capok akal, buang ke tepi, buang ke belakang, jangan. Di dalam Al-Quran lebih daripada 600 ayat Allah suruh kita fikir guna akal. Hal yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kamu tidak fikirkah kepada kejadian unta, bagaimana dia boleh hidup dalam keadaan di pada pasir tengah kering kontak? Mu tak fikir kepada langit, mu tak tilik pada langit, bagaimana dia tu tertegak ke atas tanpa ada tiang. Nah, mu tak tengok pada bukit gunung ganang, bukit bukau yang begitu sekali besar jadi paku bagi bumi. Nah, dan bumi yang terhampar banyak dalam Quran. Allah Taala suruh kita guna akal. Qulin zuru madza fis samawati wal ard. Nah, kata Nabi Muhammad, unzur, mana tilik, fikir. Nah, tu nazar maknanya fikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, wa fi anfusikum afala tubsirun, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Banyak dalam Quran kalau nak kita nak bilang 900 tepat. Nak sebut malam ni ke? Jawab dia lah, siapa yang subuh pun tak habis lagi nak baca ayat-ayat yang menyuruh kita guna akal. Bahkan dalam suratul Mulk, setengah-setengah masjid itu lepas isyak kan dia baca surah Al-Mulk sekarang ni. Alhamdulillah, bagus dah. Apa ayat antaranya? Allah Taala cerita hikayat perkataan orang yang menjadi ahli neraka sakar. Ahli neraka sa'ir, kan neraka sakar, neraka sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Berkata oleh penduduk neraka sa'ir, lau kunna, jikalau kami mula di dunia, nasma'u, dengar, au naqilu, atau dengar saja tapi tak nak mikir, tak sempat mikir. Maknanya dengar serta fikir, mengaji serta guna akal untuk berfikir. Kalau kami buat lagu ni, ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya tidaklah kami ni jadi penghuni neraka sa'ir. Artinya para hadirin sekalian, Al-Quran sangat menitik beratkan kita menggunakan akal. Tetapi akal disanding dengan nakal. Gini, nakal artinya Quran dan Sunnah. Akal nih duduk begini. Jangan kedepankan akal berbanding nakal. Itu jadinya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akal di hadapan, Quran dan Sunnah di belakang. Jangan seperti Hasyawiyah, Musyabbihah, Mujassimah, Zahiriyah. Mana? Nakal di depan, Al-Quran Sunnah di depan, akalnya dibuang ke belakang. Jangan begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal dan nakal disanding seiring, gitu. Nah, seiring, tidak dikedepankan yang mana-mana dan tidak dikebelakangkan yang mana-mana. Maka sebab itulah awal-awal pengajian tauhid ialah mesti menguasai hukum akal dan mengerti beza di antara hukum akal dan hukum adat. Kalau tak boleh beza ni, terkadangnya membawa kepada kufur, wal'iyazubillah min zalik, dan terkadang membawa kepada fasik.
Bagaimana fasik? Ingkar karamah. Nah tu, karamah aulia. Nah, dia ada orang panggil perkara-perkara yang mencarikan adat. Irhas, mu'jizat, karamah, ma'unah. Itu kan? Perkara-perkara yang mencarikan adat. Disebut oleh ulama amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Akal tak tercari. Itu. Kalau karamah tu amrun khariqun lil adati yazharu ala yadi auliyai. Nah, perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri seorang wali, aulia. Waliyun min auliyaillah. Siapa wali-wali Allah? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, macam kita beriman, takwa tu tak sempurna. Nah, yang wajib buat dengan bertebing, orang Kelantan panggil. Bertebingnya faham tak ya, Bukit Damansara ni. Saya ni bercakap bahasa antarabangsa sikit, nah. Lorak antarabangsa, nah. Bertebing ni maknanya apa? Dia panggil apa bertebing Apa tebing? Penat buat dengan terpaksa, gitu terpaksa. Kena buat tak ada arah lah weh. Gitu. Kalau tak wajib buat, tak buat lah dah. Mana gitu. Kita ni. Hak sunat jarang-jarang. Hak haram berahi. Hak tak taubat lagi liur, nak buat. Hak makruh sedap buat. Nah, tu kita tu orang panggil mukmin asi, bukan mukmin taqi dia panggil. Orang wali ni orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Zahir perkara yang mencarikan adat dipanggil karamah. Tiba-tiba ingkar karamah, orang panggil fasik, seperti kaum Mu'tazilah ingkar karamah. Setengah daripada karamah Sayyidina Umar berkhutbah Jumaat di Masjid Nabawi. Lalu Allah Ta'ala buka tabir hijab, nampak tentera Islam yang beratus batu jauh daripada Madinah. Nah, yang dalam keadaan bahaya musuh nak mari serang di belakang. Tengok, siapa bagi nampak? Allah bagi nampak, orang lain tak nampak. Mustami'i yang dengar khutbah Sayyidina Umar tak nampak. Nah, lalu diberi lagi karamah Sayyidina Umar bersuara, dan suaranya sampai kepada tentera Islam di sana. Nah, ya Sariyah Jabal, nah, hei tentera, bukit. Dan para sahabat ketika itu Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya pada karamah. Dengar suara Sayyidina Umar. Ini suara Amirul Mukminin naik ke bukit, selamat tentera muslim. Tengok. Kalau tentera Islam ketika itu Mu'tazilah, ini suara siapa ni, takut jin Afrik kot. tak percaya karamah. Nah, itu antara karamah tu banyak. Begitu juga mukjizat. Nah, amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nubuwati. Perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri orang yang mendakwa kenabian. Zaman dulu apabila seorang tu mengaku jadi nabi, para manusia umat ni akan minta, mana mukjizat? Sebab apa? Sebab mukjizat ni menempati pada tempat firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Telah benarlah hambaku pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Menempati pada tempat firman Allah seperti itu. Kenapa Allah tak berfirman tu? Kan senang. Nah, kalau Nabi Muhammad kata ana Rasulullah, lepas tu penduduk kafir Quraisy pun, mana bukti awak Rasul Allah? Allah pun buat bunyi suara, sadaqa abdi fi. Kalau buat lagu tu ramai orang boleh mengaku nabi sampai sekarang ni, nak pasal speaker masjid, saya rasul ni mak pakai sadaqa abdi fi. Maka dah Allah Ta'ala bagikan orang panggil pengakuan kebenaran dakwaan seorang yang menjadi nabi dengan mukjizat. Sebab apa? Sebab itu ialah fi'lullah, perbuatan Allah. Jadi dilalah bil fi'li aqwa min dilalatil qawli. Nah, pengertian dengan secara perbuatan itu lebih kuat daripada pengertian dengan secara lisan, percakapan. Contoh seperti raja berhimpun dengan rakyat jelata di satu padang yang luas. Nah, tiba-tiba satu orang manusia ada di tengah-tengah tu,
ambil mikrofon, mengaku di hadapan rakyat jelata, tuan-tuan semua, saya ni ialah utusan tuanku Duli Yang Maha Mulia tuanku. Nah, bukti pengakuan dakwaan saya ni benar ialah, tengok, bukti kebenaran dakwaan saya ialah utusan Duli Yang Maha Mulia tuanku ialah apabila saya kata tuanku bangun duduk 3 kali, itu menunjukkan saya benar-benar utusan baginda tuanku. Tuanku tu apabila dengar kata pesuruh dia kata lagu tu, dia pun bangun duduk 3 kali. Mencari adat tak? Mencari adat. Contoh ya ni, jangan duk gambar sebut Allah Taala jangan. Nah, contoh mana ada tuanku aja duduk bangun 3 kali, orang panggil hijab apa gitu. Nah, tapi nak cerita katanya duduk bangun 3 kali. Sama sebiji seperti orang yang mendakwa utusan tu bercakap. Maka di dalam kepala otak rakyat jelatanya apa dia akan fikir? Oh, benar apa yang didakwa oleh seorang yang mengaku sebagai utusan tuanku yang tuanku sultan, tuanku raja tadi. Itu orang panggil contoh nak bagi faham. Nah, maka sebab itulah tiap-tiap nabi dulu apabila mengaku diri mereka nabi atau rasul, maka para umat mereka akan minta mana mukjizat. Dan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak yang diperkekalkan oleh Allah ialah Al-Quranul Karim. Ijaznya Al-Quranul Karim, tidak ada seorang pun yang boleh mendatangkan dengan seumpama ayat Al-Quran, walau satu ayat, walau satu surah. Padahal ketika itu orang Arab sudah sampai ke tahap yang paling tinggi dalam berbahasa. Nah, itu dah. Nah, jangan sekarang ni orang Arab capu-capu dah bahasa dia sendiri tak kemah di bahasa dia dah. Dulu zaman Nabi tu orang Arab sudah sampai ke tahap yang paling tinggi. Nah, syuara, penyair-penyair mereka mengeluarkan perkataan-perkataan Arab mereka sangat hebat. Sehingga Sayyidina Umar kata, apabila kita nak memahami perkataan-perkataan di dalam Al-Quran yang tidak difahami, maka rujukannya salah satu ialah syair-syair jahiliyah. Tu siapa tahap tu? Sebab apa? Ketinggian bahasa standard Arab ketika itu sangat tinggi levelnya. Tetapi nak mendatangkan satu surah seumpama Al-Quran tak mampu. Pernahlah sekali nak lawan inna a'tainakal kautsar, dia reka ayat Al-Quran. Inna a'tainakal aqaq. Bunyi tak sedap ada aqaq. Gapo dia tak tahu makna. Nah? Dan ini mukjizat kekal sampai sekarang. Dan yang terbesar juga setelah Al-Quran ialah peristiwa yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu Isra wal Mi'raj. Perkara yang menyalahi adat, tidak logik pada adat, tetapi pada akal kita orang mukmin logik. Harus nak terima pada akal. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila orang mari cerita kepada dia, Abdullah bin Abi Quhafah, nama dia hak sebenar Al-Aisi. Nah, Abu Bakrin, sahabatmu Muhammad tu duk mari cerita benda pelik-pelik, terbaru, terkini, sensasi. Apanya? Dia cerita kata semalam dia pergi berjalan sampai ke Masjid Aqsa di Palestin, sebelum subuh hari ni baliklah. Apa pendapatmu? Nah, harapan Abu Jahalnya supaya Abu Bakar pun sudah. Nah, ni ingat ke Abu Bakar As-Siddiq ni akalnya bodoh seperti dia. Abu Jahal tu memang bodoh sungguh. Sebab tu panggil Abu Jahal. Abu bapak, Jahal bodoh. Bapak bodoh dia panggil. Itu faham tak? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, baru cerita Isra, baru belum Mi'raj lagi. Apa Sayyidina Abu Bakar kata? Inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku membenarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara hak lebih pada ni, iaitu Mi'raj. Pun aku percaya. Tengok. Itu akal orang mukmin tu luas. Tak sepik tak? Macam mana boleh terima? Ya. Yang menggerak siapa? Yang memperjalan siapa? Yang mendiam siapa? Allah. Betul tak? Allah. Di sisi adat sahaja kita naik kereta, kita naik kuda, kita naik kapal terbang, kita naik helikopter. Itu. Ini kita kena faham akidah. Ni pentingnya Isra wal Mi'raj, sebab cobaannya ialah tentang akidah.
Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatan linnas. Tidak kami jadikan peristiwa Isra Mi'raj itu, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan cobaan, fitnah, cobaan untuk manusia, cobaan kepercayaan, iman kita. Nah, dah. Jadi penting akidah. Nih, kita duduk dalam aircon sekarang ni. Sejuk tak? Sejuk. Sejuk apa panas ni? Sejuk. Nah. Bagaimana pegangan kita? I'tiqad kita, pegangan kita. Siapa yang menjadikan sejuk? Aircon ke? Nah, kita dapat sejuk tu dengan tabiat aircon atau kerana aircon atau kerana Allah telah jadikan power pada aircon yang mampu memberi sejuk. Semua akidah tu bukan akidah Islamiyah, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga-jaga. Wa man yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tiqad, berpegang di dalam hati dia, nah, sesuatu makhluk ni dapat memberi manfaat mudarat, dapat memberi kesan, nah, memberi bekas dengan tabiat dia. Nah, aircon dapat sejuk dengan tabiat aircon. Kita dapat angin dengan tabiat angin, dengan tabiat kipas. Kita dapat cerah dengan tabiat lampu. Kita dapat kenyang dengan tabiat nasi. Kita dapat sehat, sembuh daripada demam dengan tabiat apa? Panadol contoh. Nah, itu. Ikutlah, pergi mana? Kita dapat hilang dahaga dengan tabiat air. Atau kerana aircon kita sejuk. Kerana kipas kita dapat angin. Nah, itu lah. Kerana nasi kita kenyang. Kerana air kita hilang dahaga. Fadzaka kufrun inda ahlil millah. Maka akidah seperti ini kufur di sisi ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jaga-jaga. Ini penting. Syirik tu. Tu syirik dia panggil. Nah, syirik. Bukan syirik khafi tu. Syirik kabir, syirik akbar, syirik jali. Mengiktikadkan ada selain daripada Allah yang mampu memberi manfaat dan mudarat, memberi bekas dan memberi kesan. Itu syiriknya syirik akbar yang Allah tidak ampun dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak ampun dosa orang yang mensyirikkan Allah, dan Allah siap untuk ampun selain daripada dosa syirik. Itu jaga-jaga. Ni supaya kita duduk dalam masjid ni, kita benar-benar mukmin. Dan kalau kita tidak mukmin sebenar-benarnya, maka fadilat malam nisfu Sya'ban malam ni tak dapat, seperti mana hadis kita baca tadi. Illa li musyrikin au musyahinin. Keampunan Allah tu tidak dapat kepada orang musyrik dan orang yang saling berkelahi sesama muslim. Jadi musyrik di sini artinya orang yang menyemutukan Allah dengan i'tiqad, dengan pegangan, bukan syirik khafi. Kalau syirik khafi itu riya, ujub, sum'ah, takabur. Itu syirik-syirik ni diampun oleh Allah kalau kita taubat. Kalau kita tak sempat taubat pun masih masuk dalam masyiatillah. Kalau Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Kalau Allah tak nak ampun, dibakar dalam api neraka sehingga selesai dah dosa tu, dia masuk dalam syurga. Adapun syirik tadi, wal'iyadzubillah, kekal dalam api neraka. Nah, itu jaga-jaga. Atau dia kata wa may yakul bil quwwatil muda'ati, sesuatu tu memberi kesan dengan power yang telah dijadikan oleh Allah padanya. Ada tengok. Kata kita dapat sejuk ni daripada aircon. Allah telah jadikan pada aircon power yang mampu memberi kita sejuk. Kita dapat kenyang ni dengan nasi, yang mana Allah jadikan pada nasi kekuatan, power yang mampu memberi kenyang. Akidah seperti ini fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Akidah seperti ini pada kufurnya itu khilaf ulama. Ingat baik-baik. Sebahagian ulama menghukumkan masih kufur, tetapi qaul yang kuat, yang rajih, akidah seperti ini belum kufur, tapi ahlul bid'ah wad dhalalah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu kena faham tu. Tiap-tiap kufur tentu sesat.
tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Lepas tu bagaimana akidah yang betul, Ustaz? Akidah yang betulnya wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia melainkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hambanya. Jadi kita dapat sejuk ni, Allah yang menjadikan sejuk. Di sisi adat kita pasang aircon. Kena cakap itu. Kena faham lagu tu. Tak cakap tak apa, pakai dalam hati tu, pegilah hati tu. Di sisi adat kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk. Adakah tidak mampu tanpa aircon Allah beri sejuk? Mampu. Tak payah jauh-jauh. Genting Highland tu, kamera Highland tu, ada pasang aircon tak? Tak ada. Pasang juga tu gila benar, awak bazir duit. Sejuk. Tanpa aircon boleh? Tengok. Nah, jadi Allah yang menjadikan sejuk. Di sisi adat kita pasang aircon. Maka hukum adat sah menyalahi. Itu dah. Sah menyalahi. Makan nasi tak kenyang. Tak makan nasi kenyang. Terima tak pada akal? Terima. Dia kata tak terima. Tak terima, Ustaz. Makan nasi tak kenyang. Mana boleh? Makan nasi satu bendang padi. Dia kata satu pinggang, satu kontainer. Tapi lapar lagi. Terima pada akal? Terima. Kerana apa terima? Kerana yang memberi kenyang ialah Allah. Di sisi adat kita makan nasi, maka hukum adat sah menyalahi. Sebab itulah Nabi SAW hadis yang panjang Nabi cerita tentang Dajjal. Panjanglah cerita Dajjal ni. Dajjal ni dia mula-mula mari tu dia tidak dengan rupa buruk. Kalau mari dengan rupa buruk, ramai lagi. Dia mari dengan rupa tampan, segak dan slogan-slogan yang meyakinkan. Ayo membangun bersama kebajikan, membangun bersama Islam, gitu ya. Membangun slogan-slogan yang memberangsangkan. Akhirnya yang mengaku jadi Imam Mahdi, lama-lama mengaku jadi Nabi Isa. Orang boleh terima sebab apa? Berlaku perkara-perkara yang pelik-pelik. Karamah kau gapo orang kata ni amrun khariqul lil adat, perkara yang mencarikan adat. Terakhir dia berkhutbah, dia mengaku dia Tuhan. Mula daripada situlah orang panggil apa? Fitnah Dajjal. Buta mata kanannya, putus telinga kirinya, tertulis kufur atau kafir di dahinya, boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau tidak pandai membaca. Mula daripada situ separuh daripada dunia ni tidak ikut Dajjal, murtad daripada mengikut Dajjal, tinggal Dajjal. Maka hari pertama seperti setahun Dajjal tahan matahari. Setahun tak boleh semaya 5 waktu lah, kena semaya setahun. Kena semaya setahun. Makanan tu tidak boleh makan walau sekeping roti, melainkan kena beriman Dajjal tu Tuhan. Sahabat tanya, ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah? Apakah makanan yang dijadikan oleh Allah untuk orang mukmin pada zaman tersebut ya Rasulullah? Nabi jawab, at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan Allah Taala buat untuk orang mukmin itu ialah tahlil. Apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah. Aduh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenyang. Terima tak pada akal? Terima tak pada akal? Terima. Sebab apa terima? Yang menjadi kenyang ialah Allah. Orang yang tak mengaji hukum akal, hukum adat, dia tak terima. Apa punya hadis ni? Apa macam sahih, tapi cerita macam Doraemon dia ya. Siap engkar. Nak hadis tu mutawatir sudah. Kufur boleh jadi. Jangan kata hadis. Dalam Quran Allah Taala cerita mukjizat nabi-nabi. Antara lain Nabi Ibrahim. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang panas tu boleh jadi sejuk dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Masuk dah. Masuk dah. Tak bunyi totek-totek deh. Kita azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا أشهد أن سيدنا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata al-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi pada adanya kalau kita menyalakan api, nah kita masukkan benda yang kering tidak basah, pada adanya berlaku kebakaran. Itu pada adat. Hakikatnya siapa yang membakar? Api yang membakar dengan tabiatnya kufur kalau yang i'tikad seperti itu. Kerana api yang membakar kufur. Atau Allah jadikan kekuatan pada api yang mampu api itu membakar kufur. Fasik. Pada kufurnya khilaf tadi sebut lagi kan? Pada kufurnya khilaf. Salah. Betul? Allah yang membakar di sisi api itu dinyalakan pada adat. Pada adat. Maka hukum adat sah menyalahi. Maka sebab tu Nabi Ibrahim dilempar dengan manjani daripada jauh. Bukan capok peluk gitu sebab api itu besar.
Lepas dengan manjani siapa? Masuk dalam unggun api yang besar. Terbakar? Tidak. Orang yang mukmin akalnya cerdas, nah, bila baca ayat lagu ni, terima. Inilah usaddiquhu. Aku membenar, aku terima. Nah, aku beriman, aku percaya. Sebab apa? Sebab yang memperbuat segala perkara itu ialah Allah. Samalah seperti Isra wal Mi'raj. Nah, berapa lamakah berlaku peristiwa tersebut? Kalau kita baca kitab Isra Mi'raj, ni antara kitab yang masyhur lah di tanah Jawi ni. Kalau kitab Arabnya biasanya di Al-Azhar bacanya kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Al-Muhaddits Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, biasanya. Tapi kalau diterjemahkan oleh Syekh Daud Fatani ke dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu, letak namanya Kifayatul Muhtaj. Ini kalau baca saja, baca. Dulu biasanya di Pondok Ambo baca setiap malam 27 tu. Nah, 27, 24 itu ingat dah. Malam Isra Mi'raj tu lah. Jadi baca daripada awal sampai habis. Baca tak ada syarah apa, baca. Itu pun 3 jam. 3 jam baca saja. Nah, tapi ulama kata ini tanda nak mensakatkan tempoh berlakunya Isra wal Mi'raj tu. Katanya sebahagian ulama, bekah tempat Nabi tidur ditinggalkan haba. Nah, cuba kita akak punggung kita jamu. Kapek kita duduk tu panas dah. Panas. Sebab apa panas? Sebab tubuh kita ni ada haba. Bekah Nabi tidur, tempat tidur Nabi tu ada kepanasan haba tubuh badan Nabi. Belum hilang lagi, Nabi sudah sampai. Itu ni. Lagu mana? Macam mana? Terima tak pada akal? Terima. Harus bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita kata tak logik cerita ni, tak terima dengan akal saya, artinya kita telah mengiktikadkan Allah lemah, Allah tidak berkuasa, Allah tidak bersifat dengan kudrah, Allah tidak, innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Ta'ala nafi subhana, tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangannya ialah kita i'tiqad dalam hati Allah tidak mampu buat benda yang menyalahi pada adat kebiasaan yang dia buat. Itu ya. Itu baru subhana, baru masuk isyak dah. Nah, belum asra bi abdihi lagi. Ni lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, panjang itu baru Isra. Mi'raj belum lagi. Allah, cerita ni panjang sungguhlah. Nah, tengok. Lalu Allah Taala kata asra bi abdihi. Tuhan tak kata asra bi Muhammadin, asra bi Muhammad. Tidak. Asra bi abdih, memperjalan malam dengan hambanya. Kerana apa? Kerana hamba itulah martabat yang paling tinggi di sisi Allah. Martabat kehambaan itulah martabat yang paling tinggi. Martabat yang paling hina di sisi Allah ialah martabat keakuan diri, ananiyah. Nah, cuba tengok. Orang yang bercakap aku ni antara lainnya Iblis, Fir'aun. Iblis, dia kata mana? Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada tu ada. Takabur dia. Maka oleh kerana takabur dia, fa inna alaika la'nati ila yaumiddin, laknat aku ke atas engkau hai iblis sampai hari akhirat. Tapi iblis tu daripada bangsa jin. Daripada bangsa jin. Itulah sejahat-jahat jin. Siapa? Iblis. Tapi jahat lagi manusia. Mana? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Tuhan tu. Tuhan tu. Sebab tu tak betul kalau dia kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Salah ayat tu. Mari mana tak tahu. Bukan hadis Nabi tu. Tak betul tu. Sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia. Siapa jin yang paling baik? Jin yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Nah, dalam Quran ada satu surah, suratul jin.
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Banyak jin-jin yang mengaji dengan Nabi SAW, yang mukmin, yang muslim, bahkan bersahabat dengan Nabi, bahkan meriwayatkan hadis kepada tabi'in pun ada, sehingga ada kitab Musnad Jin. Musnad Jin. Bahkan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani Al-Misri Asy-Syafi'i pernah didatangi oleh anjing yang menggonggong surat. Apa? Pertanyaan daripada saudara-saudara jin. Nah, siapa tahu tu? Nah, jadi kalau kata sebaik-baik jin, siapa sebaik-baik jin? Jin radhiyallahu anhum, mana jin sahabat-sahabat Nabi? Sejahat-jahat manusia, Allah lebih jahat pada Firaun lagi sahabat Nabi. Tak munasabah dengan akal. Jadi tak betul. Yang betulnya sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Iblis tu jin. Nah, usjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Itu dalam suratul kahfi kalau tak silap. Ada tu Tuhan sebut lalu dah. Iblis tu daripada jin. Sejahat-jahat jin siapa? Iblis. Lepas tu jahat lagi manusia. Siapa tahu tu? Tu baru betul. Sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Mana? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Dan peraung-peraung modern lah ni mana? Aku, harta aku, nah, duit aku, pangkat aku, amal aku, ilmu aku. Yalah kata. Itu semua sifat-sifat ananiyah, keakuan diri. Lawannya ialah ubudiyah, kehambaan diri dengan Allah. Maka sebab tu Nabi SAW yang sudah sudah suci, tapi dibelah dadanya sebelum diperjalan malam. Itu kan? Dibelah dada. Bapa tu zada tuhrin ala tuhrin. Untuk ditambahkan yang suci di atas yang suci. Nabi suci dah. Nah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Taala ampun siap kalau ada dosa yang dahulu dan kemudian. Nabi sudah tidak ada dosa, suci bersih. Kita dah. Kita ni jangan duk mengaku tak ada dosa. Man zanna nafsahu apa? Tahirun fahuwa muznibun bila syakin. Siapa yang menyangka dirinya tu orang panggil tidak ada dosa, suci maknanya, maka dia berdosa tanpa syak ragu-ragu. Nabi itu memang tak ada dosa, suci, maksum, ismah, terpelihara. Tetapi dibelah dada sebelum diperjalan Isra Mi'raj. Nah ini. Artinya disucikan lagi Nabi yang telah suci. Nah, zada tuhrin ala tuhrin. Ditambahkan lagi suci di atas suci. Maka Allah Ta'ala jadikan cara penyuciannya Nabi dengan cara membelah dada. Nah, disucikan dengan air zam-zam. Adapun kita jangan tunggu malaikat turun untuk belah dada, nak suci hati. Nah, lama tunggu malaikat juga turun. Nah, bilalah malaikat nak turun belah dada saya, nak suci juga hati. Jangan. Tak dapat. Itu khususiah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tunggu juga bukan malaikat Jibril turun, Malikil Maut turun. Bukan untuk suci hati, untuk cabut nyawa kita mati. Itu. Maka cara cucinya hati kita ni bagaimana? Yaitu seperti mana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sudah. Qad aflaha, sesungguhnya benar-benar cemerlang, berjayalah orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan nafsunya, menyucikan dirinya. Bagaimana? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Sebut ia akan nama bagi Tuhannya dan mendirikan sembahyang Allah. Jadi kalau orang tak sembahyang, jangan bicara kata dia tu baik hati. Jangan. Saya ni nampak je tak sembahyang, tapi hati saya baik. Ada orang cakap gitu? Nah, cakap ke dia, abah kau. Abah kau. Nah, orang yang sembahyang pun belum tentu cuci. Nampak? Kalau sembahyangnya tidak meliputi daripada syarat wajib, syarat sah, rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun, perkara yang batal, ia tak mengaji, ia tak tahu pakar semayang-semayangnya. Sebab tu Nabi SAW bila terima perintah sembahyang pada malam Mi'raj, turun tu sebelum subuh. Artinya semayang 5 waktu telah diwajibkan, betul tak? Tapi subuh Nabi tak semayang.
Nabi tak semaya subuh. Kenapa Nabi tak semaya subuh? Sebab Jibril belum mari ajar cara nak sembahyang. Bila Jibril turun, waktu zuhur nanti baru Jibril turun ajar bagaimana nak sembahyang. Tu. Maka sebab tu kalau kita belajar kitab fiqh, bila masuk pada menyatakan tentang awqatis solat, faslun fi bayani awqatis solat, fasal pada menyatakan waktu-waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah berwaktu. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang yang difardukan kepada orang mukmin ini dengan berwaktu. Maka waktu yang dibilang oleh ulama ialah az-zuhru, zuhur dulu. Sebab apa tu? Sebab Nabi sembahyang waktu zuhur dulu. Sebab apa Nabi sembahyang waktu zuhur dulu? Sebab zuhur tu baru malaikat Jibril datang untuk ajar kaifiat sembahyang. Daripada perbuatan Nabi tak sembahyang subuh kerana Jibril tak datang mengajar kaifiat sembahyang, zuhur baru malaikat Jibril datang mengajar kaifiat sembahyang, baru Nabi sembahyang, difahamkan salah satu daripada 9 syarat sah sembahyang ialah ilmun bi kaifiyatis solah, mengetahui kaifiat tata cara sembahyang. Itu artinya kalau seorang itu dia masuk masjid tak pernah semayang hayat hidup, masuk masjid nak semayang, tak pernah belajar nak semayang macam mana, dia pun tengok orang tu, oh begini semayang, okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepas tu dia baca apa tahu tu, dia pun dah, dia orang rokok dia rokok, orang sujud dia sujud. Sah tak semayang ya? Tak sah. Apatah lagi kalau jemaah kena tahu syarat kedua mengikut iman. Mengikut imam ada 12 syarat kedua mengikut imam, kena belajar. Hukum muwafiq masbuk kena belajar. Sebab apa? Sebab supaya amal kita tu sah. Jangan kita buat main-main dengan sembahyang. Nabi dijemput ke langit nak terima perintah sembahyang. Kita buat main-main. Ngaji bab apa? Ngaji bab sembahyang. Sembahyang aja. Oh, jah. Jangan. Sembahyang ni kadang-kadang kita duk rasa macam tahu, rupanya tak tahu. Ada setengah saya mari masbuk. Dia pun masbuk juga. Tu imam hampir rokok dah, dia bawa kat takbir Allahu Akbar. Tu imam rokok dah, dia duk baca Fatihah lagi. Tu imam tidak, dia baca Fatihah lagi. Nanti sudah beri salam, dia tak tambah dah, cukup dia rasa 3 rakaat masa maghrib. Siap. Lepas tu keluar, pergi makan kedai kopi, tunggu isyak, nak masuk semaya pula jemaah. Pahala banyak lah tu, 27 kebajikan dia rasa. Dah ni. Jangan kata 27, 25 pahala. Semayang tu tak sah dah. Semaya tu tak sah dah. Itu. Allah. Ini kita orang-orang kita ni banyak kurang menitik berat tentang sembahyang. Maka Allah Ta'ala jemput Nabi khah ke langit nak terima semaya. Apa? Alat untuk kita menyuci hati, alat untuk kita ingat ke Tuhan. Aqimis solata li zikri, dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku, kata Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita ingat kepada Tuhan, maka kita ingat pada diri kita. Kita lupa pada Tuhan, kita lupa pada diri kita. Allah Ta'ala marah, jangan kita lupa pada dia, jangan. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kamu jadi seperti orang yang lupa pada Allah. Sebab apa? Sebab kalau lupa pada Allah, maka lupa ia akan dirinya. Tak ingat diri, lupa diri dia panggil. Tu tengok. Bila lupa diri, faulaika humul fasikun, maka dia tu mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah, khuruju an taatillah. Gitu. Maka sebab tu sembahyang 5 waktu ni ialah untuk kita ni ditarbiyah ingat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang. Mana? Tu tasyahud 2 kali, melainkan subuh sekali. Betul tak? Kita beri salam ke Nabi, betul? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Padahal Nabi tak ada di depan. Kalau kata assalamu alayka, ni orang panggil dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab ni ialah dituju cakap.
Engkau tu ada di depan. Orang yang nak dituju cakap tu ada di depan. Nabi tak ada di depan. Kalau tak ada di depan, guna dhamir ra'i, betul tak? Macam orang kirim salam ke kita kan? Kata, "Mak, boleh kirim salam kepada awak." Kita nak jawab macam mana? Alaika wa alaihis salam. Atahmu hak menyampai salam, dan atahnya juga sejahtera Allah Taala. Limpah kurnia Allah Taala sejahtera minta turun. Itu lah. Kita tak kata, "Pak Mak, boleh kirim salam." Waalaikumsalam. Duk jawab salam. Jawab salam ke orang pergi. Bukan aku kirim salam. No, boleh no. Salam baliklah ke dia. Dia tak ada sini. Tak ada sini, guna dhamir ra'i. Alaika wa alaihis salam. Tu jawab dia. Kalau orang kirim salam pada kita, jawab macam mana? Alaika wa alaihis salam. Nabi tak ada di depan, tetapi ditarbiyahkan kepada kita supaya rasanya Nabi itu senantiasa hidup dalam jiwa kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan Nabi janji dalam hadis, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam." Tidaklah mana-mana orang yang memberi salam kepadaku, melainkan pasti Allah menghantarkan rohku ke dalam jasadku sehingga aku dapat membalas salam orang yang memberi salam. Itu itu ni. Tu tarbiyah dalam sembahyang. Ingat pada Allah, ingat pada Rasulullah. Bapa, supaya suci hati kita, bersih jiwa kita, tercegahnya diri kita daripada melakukan fahsyak dan mungkar. Asbabnya sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang tu asbab besar mencegahkan diri kita daripada dosa kemaluan. Fahsyak, dosa kemaluan. Mungkar, benda-benda yang haram. Gitu. Benda yang diijmakkan haram. Maka penting dua perkara yang kita kena ambil ibrah di dalam Isra wal Mi'raj ni. Pertama, akidah. Pastikan akidah kita benar-benar akidah Islamiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kita tu berbelit-belit, tak tahu beza hukum akal, hukum adat. Tak tahu nak beza. Lepas tu kata pula Allah tu di langit sebab Nabi naik ke langit. Isra Mi'raj. Lepas tu Nabi Musa bercakap dengan Allah di Turu Sainai. Allah di Turu Sainai lah gitu. Jangan. Allah tidak bertempat. Ingat baik-baik. Lepas tu Nabi naik ke langit. Langit tempat Allah nak menzahirkan tajallinya, penzahirannya, dan nak bercakapnya Allah dengan Nabi Muhammad. Tempatnya di langit. Nabi Muhammad tu di langit, bukan Allah di langit dah. Nak faham gitu? Bukan Allah di langit dah. Sini Allah tu tidak bertempat dan tidak berhajat kepada tempat. Itu mesti kita kena i'tikad betul. Laisa kamitslihi syai', walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kita kata dalil Allah bertempat di langit. Tengok Isra wal Mi'raj, Nabi dinaikkan ke langit. Lepas tu kita kata, Nabi Musa bercakap dengan Allah di Turu Sainai, Allah turun di Turu Sainai pula gitu. Tak boleh gitu. Tempat Allah bermukalamah dengan Nabi Musa nya di Turu Sainai. Tempat Allah nak tajalli zatnya dan bermukalamah dengan Nabi Muhammad nya di langit. Jadi Musa tu bertempat di Turu Sainai, Nabi Muhammad tu bertempat di langit. Allah tidak bertempat, tidak bermasa, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Tu. Tak faham saya. Tak faham itulah faham tentang Tuhan. Al-ajzu anil idraki idraku. Lemah daripada mengenal, itulah kenal. Itu yang paling penting di dalam cerita Isra wal Mi'raj. Itu akidah kita biar benar-benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang keduanya ialah tentang sembahyang. Jangan kita ambil mudah-mudah. Belajarlah. Sama ada kita nak sembahyang munfarid seorang diri, atau lebih-lebih lagi kita nak sembahyang berjamaah. Jangan tinggal belajar. Penuhkan orang panggil pengajian kita tu dengan berkitab. Ceramah tu sebulan sekali ke 2-3 bulan sekali tak apa. Jangan hari-hari ceramah. Tak tahu apa benda dapat. Biar berkitab.
Hari ni tafsir, esok hadis. Ini fiqh. Fiqh tu banyak. Ada bab muamalah, ada bab munakahat, ada bab jinayah. Barulah masjid kita ni jadi masjid universiti terbuka. Itu lagu tu. Dan ingat, masjid ni jantung bagi umat. Kalau kita nak tengok penduduk kampung ni hidup ke mati, tengok masjid dia. Kalau masjidnya mati, tak ada orang, bermakna orang kampung tu mati dulu sebelum mati. Faham tak? Kalau masjidnya penuh, aktif, ramai, tandanya penduduk kampung tu hidup jiwa dia. Sebab tu Allah Ta'ala tidak kata min Makkah ila Palestin. Tu kata gitu. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebut masjid. Sebab apa? Sebab masjid ni ialah jantung bagi satu-satu negeri, satu-satu qaryah, satu-satu kampung. Mudah-mudahan kita semua mengimarahkan masjid kita, dan kita senantiasa sampai mati istiqamah untuk hadir ke majlis-majlis ilmu yang diprogramkan oleh pihak masjid, dan mudah-mudahan senantiasa ilmu dan amal kita bertambah daripada semasa ke semasa, dan bertambahlah kita takut kepada Allah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man izdada ilman lam yazdad wara'an wa tawadhu'an lam yazdad ilallahi illa bu'dan. Mana-mana orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah wara' dan tawadhu', maka orang ni tidak bertambah apa-apa dia kepada Allah, melainkan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada hamba berdoa untuk menutup, kita doa dengan doa nisfu Syaban. Sebelum tunya, sebagai pengetahuan, kerana kali pertama kau kali kedua hamba mari masjid ni. Asal kali kedua, dulu pernah mari tazkirah Jumaat kalau tak silap, lama dah. Berapa tahun yang dulu kalau berkali orang sini pun lupa dah leh. Jadi sekarang ni alhamdulillah tanah pondok kita di Sungai Buloh tu alhamdulillah telah selesai dah diwakaf atas nama pondok. Jadi sekarangnya kita sedang mengusahakan untuk membangun komplek pondok kita di Sungai Buloh di Kuang. Tanah 2 ekar. Komplek pondok tu mengandungi masjid 2 tingkat, asrama pelajar, pondok-pondok kayu dan pondok-pondok orang tua, serta rumah-rumah guru, pejabat, maktabah, ofis, koperasi, macam-macam lah. Kompleks, nama dah kompleks. Jadi itu semua menelan belanja sebanyak RM9,434,952 Malaysia. Tu orang panggil angka yang sebenar-benar. Tapi kita tulis di tabung tu 9.5 lah. Jadi para hadirin semua, ibu-ibu, ayah-ayah, yang mana nak menambahkan lagi, tahu dah banyak dah pahala tu. Adalah kocek makan nasi tu banyak dah pahala. Saya banyak dah pahala, saya sedekah banyak dah. Ke masjid ni lagi, sekolah tu lagi, pondok tu lagi. Jadi hak rasa banyak dah, nak banyak lagi pahala. Dibuka, orang panggil, dialu-alukan untuk berwakaf. Jadi berwakafnya ialah dengan satu bata RM20. Bukan bata saja, nama jual beli bata, tapi masuk dalam satu bata tu semincak besi, pasir, apa semua masuklah. RM20 satu bata. Cumanya siji wakaf tu belum lagi siap. InsyaAllah bulan Ramadan ni baru siap. Jadi siapa-siapa yang nak berwakaf tu boleh ambil nombor telefon hamba direct. Dia nak berwakaf, kemudiannya kalau dia tak ada nak sempat ambil CJ ke apa, boleh kita hantar CJ melalui WhatsApp. Kemudian sekarang ni kalau tak ada lagi orang panggil tidak nak wakaf untuk satu bata dan sebagainya, ikut ada tabung di belakang kita sediakan. Siapa-siapa yang nak berwakaf, tak ada jumlah apa, sebab nanti bila siap tu kita akan tolak persen daripada tu. Hak mana terkumpul dah saat kita dah kutip dah lah ni, bila dah orang panggil siap dah satu bangunan, berapa jumlah bata dia, berapa orang panggil diperlukan, maka ada dah terkumpul daripada tabung hak kita duk kutip dah sekarang ni, kita tolak lalu dah. Artinya dia pun berwakaf bata juga. Berwakaf untuk pembinaan juga. Itu boleh masukkan terus ke dalam tabung yang kita ada bawa pada malam ni, insya-Allah. Jadi kemudiannya doa-doalah, mudah-mudahan dipercepatkan. Karena pondok Ambo ni duk sewa ni sangat padat. Susah nak terima pelajar lebih. Orang nak masuk tu ramai, tapi keadaannya terhad.
nak pecah makuk jambang kira nak izin tu. Jadi terpaksa kita kena cari tanah. Alhamdulillah tanah selesai dah, nak 1 juta juga tanah tu selesai tanah, nak buat pembinaan pula. Ni terlalu banyak. Jadi plan kau gapo tu ada, siapa-siapa yang nak tolong dia kata kalau ada dia kena kau gapo nak dapat plan kau gapo semua dokumen semua lengkap ada dengan kita. Nak dengan lawyernya, dengan geran tanah dan sebagainya. Jadi siapa-siapa yang nak menolong, nak menambahkan orang bagi kebajikan jariah dia, insya-Allah boleh hubungi saya direct terus insya-Allah. Itu sajalah, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya zal manni wa la yumannu alaih, ya zal jalali wal ikram wa ya zal tuli wal in'am, la ilaha illa anta, zahara al-lajina wa jaral mustajirina wa amanal khaifin. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizqi famhullahumma bifadlika syaqawatina wa hirmanina wa tardina wa iktara rizqina wa asbitna indaka fi ummil kitabi sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haqq fi kitabika al munazzal ala lisani nabiyyika al mursal yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ilahi bitajallil a'zami fi lailatin nisfi min syahri sya'bana al mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubramu an takshifa anna minal bala ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam innaka antal a'azzul akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.